Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Yuyung. Dan saya Mamau. Pada hari ini, kita akan teruskan dengan topik yang telah Cikgu Azmi sampaikan minggu lepas. Okey, pada minggu lepas, kita dah belajar jenis pertempatan dan pola pertempatan. So, pada hari ini, kita cuba untuk tengok fungsi pertempatan bandar dan luar bandar. Ya, betul. Terima kasih Yuyung. Okey, minggu lepas kita dulu tak ada kan. Cikgu Azmi bentang seorang-seorang je. Kesian Cikgu Azmi. Kita orang tak ada minggu lepas. Tertinggal. Ya, kita orang berdua tertinggal minggu lepas. Terlepas. Cikgu Azmi dah pergi sekolah awal dah. Tapi tak apa. Pada hari ini, kita akan teruskan topik pembelajaran yang telah Cikgu Azmi sampaikan. Maklumlah. Mamau? Seminggu lepas, kau tahu tak berapa view untuk Cikgu Azmi? View? Untuk rakaman tu tak ingat berapa, tapi tak sehebat kita lah. Kau ni riak betul. Kau kesian Cikgu Azmi tau. View tak banyak. Kita yang banyak view. Ya Allah, kau lagi kejam Yuyung. Ya ampun. Tak apalah, kita teruskanlah belajar. Kau ni kan, biarlah view tak banyak, tapi ilmunya penting. Sama penting dengan apa yang kita sampaikan nanti. Ya, betul tu. Baik, untuk tidak membuang masa, saya akan mulakan dulu dengan fungsi pertempatan bandar. Kemudian, untuk fungsi pertempatan luar bandar akan diteruskan oleh Mamau. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, silakan. Okey, untuk fungsi pertempatan bandar, kita akan lihat dari aspek ekonomi dulu. Okey, dari aspek ekonomi, kita ada bandar perindustrian. Okey, dalam bandar perindustrian, dia ada banyak jenis industri seperti otomotif, industri elektronik, industri kejuruteraan yang menyediakan banyak peluang pekerjaan. Misalnya, contoh-contoh lokasi bandar perindustrian Pasir Gudang dan Likas di Sabah. Seterusnya, dari aspek lain pula, aspek ekonomi yang lain iaitu bandar pelancongan. Okey, bandar pelancongan misalnya di mana ya? Bandaraya Melaka, Pulau Langkawi, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, bandar pelancongan ni maksudnya bandar tersebut aktif sebagai tempat melancong. Okey, ada tempat menarik. Kemudian terdapat peluang pekerjaan dalam bidang pelancongan, perhotelan dan perniagaan. Kemudian pelbagai kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan untuk pelancong. Misalnya ada hotel, restoran, pusat beli belah. Okey. Baik, seterusnya fungsi pertempatan bandar, contoh bandar pelabuhan. Okey. Bandar pelabuhan tu yang macam dekat Pasir Gudang tu ke? Ya, betul. Itu antara satunya lah. Okey, bandar pelabuhan yang terletak di pinggir laut, okey, terlibat dalam biasanya urusan import dan ekspor. Kemudian bandar pelabuhan juga menawarkan peluang pekerjaan dalam bidang perkapalan dan maritim. Okey, jelas saya faham. Lain ada tak fungsi ekonomi? Bandar-bandar lain, fungsi bandar lain? Ada. Contohnya bandar perlumbungan. Okey, bandar perlumbungan contohnya untuk penerokaan biji timah, petroleum dan gas asli. Misalnya dekat Taiping, okey, biji timah. Kemudian Kerteh, Bintulu dan Lutung untuk petroleum dan gas asli. Okey, bandar-bandar ini terbina disebabkan oleh sumber semula jadinya, mineral seperti biji timah dan petroleum serta gas asli. Okey, sumber ni menyebabkan kawasan tersebut menjadi sebuah bandar. Okey, baik, bandar fungsi lain, bandar contoh bandar perniagaan, misalnya bandar-bandar besar biasanya
Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu. Okey, bandar perniagaan ni banyak kemudahan perniagaan. Misalnya pusat beli belah, ada perkhidmatan kewangan, gedung perniagaan dan kemudahan mengendalikan pengedaran barangan perniagaan. Oh, bandar perniagaan ni. Oh, semalam saya dengar kata Cikgu Azmi baru balik dari Johor Bahru. Ya, betul. Dia ada kursus semalam. Untunglah. Untung apa? Dah kursus. Aduh, kau ni kan Yung. Yelah, sorry. Okey. Seterusnya ialah bandar teknologi maklumat. Bandar teknologi maklumat? Macam Cyberraya dekat Ejen Ali tu ke? Kau ni. Itu dah hebat sangat tu. Okey, bandar teknologi maklumat berfungsi menyediakan kemudahan fizikal dan prasarana untuk mengembangkan teknologi maklumat dan komunikasi ataupun dipanggil sebagai ICT. Okey, ICT. Ya, oh ICT. Ya, betul. Okey, dalam ICT ni juga dia boleh menawarkan peluang pekerjaan dan dalam bidang ICT. Contoh, kawasan Cyberjaya. Apa? Cyberraya? Cyberraya lah. Cyberraya. Sasal kayu. Cyberraya tu dekat Ejen Ali punya cerita. Ni Cyberjaya. Cyberjaya dekat KL. Okey, sajalah mau. Yung gurau. Kau nama aku kau tak ingat. Kau panggil aku Mama. Gurau je lah. Tersalah sikit je. Okey, seterusnya macam mana? Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari aspek kerajaan. Okey, aspek kerajaan. Okey. Kita tengok dari aspek kerajaannya. Alamak, kenapa kau jatuh? Sorry. Kau tahulah aku ni dah berat. Kuat makan. Ngadilah kau. Okey. Seterusnya apa dia? Kerajaan. Okey, dalam kerajaan, fungsi bertempatan contoh bandar pentadbiran. Biasanya bandar pentadbiran ni dia akan menjadi bandar sebuah ibu negeri atau juga mungkin ibu negara atau pusat pentadbiran. Terdapat kompleks kerajaan negeri, pejabat setiausaha kerajaan negeri, majlis perbandaran yang menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan. Misalnya kalau ibu negeri, contoh di Johor Bahru, Kangar, Kota Kinabalu. Kemudian kalau contoh pusat pentadbiran kerajaan persekutuan misalnya paling mudah ialah di Putrajaya. Okey, betul lah tu. Ada lagi tak? Ada. Okey, satu lagi fungsinya dari aspek sosial. Misalnya bandar diraja. Wah, bandar diraja. Macam mana tu Yung? Okey, bandar diraja tempat berdirinya istana iaitu kediaman rasmi bagi negeri-negeri yang diperintah oleh raja atau sultan. Okey, contoh dekat Pekan, Arau, Kelang dan Kuala Kangsar. Oh, gila. Saya teringat dulu kita pernah bola kat sana kan? Ya, pandai. Okey, seterusnya ialah bandar pendidikan. Okey, terdapat pusat pengajian tinggi yang menawarkan peluang pekerjaan dalam bidang pendidikan. Okey, misalnya dekat UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia dan UTM, Universiti Teknologi Malaysia di Skudai, Johor. Okey, Johor. Kau berasal Johor ke Yung? Taklah. Aku orang negara. Gila tu. Luar negara lah sangat. Aku pun luar negara juga. Kau memang kat Johor kan? Okey, seterusnya ialah bandar satelit. Bandar satelit merupakan bandar sokongan kepada bandar raya atau bandar utama yang berhampiran. Okey, maksudnya bandar satelit ini ialah bandar yang dibuat untuk menampung membantu bandar utama. Okey, di bandar satelit juga menyediakan banyak peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang seperti perniagaan, perindustrian dan perkhidmatan. Misalnya di Ampang, Sungai Petani, Taiping dan Senawang. Oh, bandar satelit Jangan satelit Mesak tu. Bukanlah. Itu satelit lain. Kau dah kenapa? Okey, sorry. Okey, giliran kau pula. Baiklah. Saya pula saya fungsi pertempatan luar bandar. Namun sebelum itu, mari kita rehat sekejap tau. Sebab Cikgu Azmi ada iklan sikit katanya. Okay, tengok dulu apa iklan dia.
Okey, kita teruskan lagi dengan fungsi pertempatan luar bandar. Okey, kita pun tengok dari aspek ekonomi, kerajaan dan sosial. Sama macam Yuyung tadi. Okey, terima kasih Yuyung. Ya, sama-sama. Okey, kalau ekonomi, kita akan lihat secara overall ataupun keseluruhan. Okey, misalnya pertempatan luar bandar, dia menyediakan peluang pekerjaan dalam sektor kebiasaannya sektor pertanian, perikanan, penternakan dan industri desa. Okey, kebanyakannya pertempatan luar bandar berfungsi sebagai tempat pusat pengumpulan hasil pertanian. Misalnya pengeluaran padi kat Tanjung Karang, Selangor. Kemudian contoh lain ialah pusat pengeluaran buah-buahan, contoh Bidor, Perak. Okey, seterusnya perkampungan nelayan yang terletak di pinggir laut berfungsi sebagai pusat pengeluaran hasil perikanan. Misalnya keropok, belacan, budu, makanan ringan yang berasaskan laut dan lain-lain lagi. Okey, kemudian pertempatan di luar bandar juga berperan sebagai pusat penternakan. Misalnya ternakan lebah kelut di kampung Semelur, Perak. Okey. Kalau yang lain mungkin ternakan rusa banyak diusahakan di Kedah, di kawasan Pedu. Okey. Seterusnya, pertempatan luar bandar juga dari aspek ekonomi berfungsi sebagai pusat industri desa. Okey, misalnya membuat kek lapis di kampung Boyan, Sarawak. Okey, kemudian yang lainnya mungkin pertempatan bandar berfungsi sebagai pusat pelancongan desa. Wah, pelancongan desa. Macam best je. Ya, memang sangat best. Contoh macam Taman Pertanian Sabah sebagai pusat agro pelancongan dan inap desa ataupun homestay di Kancung Darat, Banting, Selangor. Wow, bestnya. Okey, lagi ada tak kerajaan macam mana dari aspek kerajaan? Okey, fungsi pertempatan luar bandar dari aspek kerajaan. Okey, pertempatan luar bandar berfungsi sebagai pusat perkhidmatan pengurusan pentadbiran. Okay, kebanyakan pertempatan luar bandar mempunyai pejabat penghulu yang berperanan sebagai perantaraan antara kerajaan yang dengan penduduk. Mamau, apa yang bunyi macam gegar itu? Ada gempa bumi ke? Ha? Gempa bumi? Mana yang tadi? Yang tadi. Tak rasa pun. Ada yang zzzz macam tu ha. Oh, itu bukan gempa bumi, itu vibrate telefon Cikgu Azmi. Lah, ya ke? Tak lagi tahu. Kau ni kan biar betul. Aduh, okey, teruskan. Okey, seterusnya betul lah. Itu kan vibrate telefon. Kau ni kan. Okey, teruskan Mama. Ya, okey. Yang akhir sekali ialah dari aspek sosial. Okey, terdapat pertempatan luar bandar yang menyediakan kemudahan sosial untuk memenuhi keperluan penduduk. Okey, contohnya ada sekolah, rumah ibadat, pejabat pos, klinik kesihatan dan macam-macam lagi. Okey, misalnya kita tengok klinik desa Kampung Karangbunai di Sabah. Wah, jauh kau pergi Sabah. Alah, biasalah. Bukan kau jalan kat sekitar Malaysia aje. Macam kau suka jalan ke luar negara. Yelah, kau kan mampu banyak duit. Tak macam aku. Aku jalan kaki je, kau nak terbang. Yelah, macam lah. Kau bukan dari ni ke? Pernah pergi ke Banjaran Himalaya? Kau kata minggu lepas kan? Alah, itu saja je lah. Aku nak nyanyi untuk budak-budak je. Hari ni kau nak nyanyi tak, Mama? Bagilah. Kau nyanyikanlah sikit untuk adik-adik dekat rumah tu. Kan? Aduh, nak nyanyi lagu apa sekarang ni? Kau biar betul. Lagu-lagu yang ada kaitan dengan kaitan apa tak kisahlah, yang penting adalah satu lagu. Alah, bolehlah. Baiklah, kalau minggu lepas aku nyanyi apa nyanyi lagu Urdu kan. Lagu ni lagu Cina pula. Tapi aku ni tak reti cakap Cina. Kau pandai, Mama, cakap Cina? Pandailah untuk lagu lah, tapi tu pun tak betul juga sebutannya. Alah, bolehlah, naklah. Okey. Aku ingat dulu. Ya, ada satu lagu. Tapi tak banyak lah, sekejap je tau. Aku nak pergi makan ni, lapar. Kau kelakar Minggu lepas kau tak ada, kata kau terlebih makan lah pula. Okey dah, nyanyi. Okey. 我爱记得
我们的约定，一辈子征服的约定。愿你先，我好累了。Wah, pandai kau nyanyi. Itu je lah, aku lupa lirik sebenarnya. Nanti aku upload balik. Nanti minggu depan aku buat semula. Okey, boleh? Okey, boleh. Okey kawan-kawan. Untuk itu saja untuk hari ini. Kami mohon maaf sekiranya ada kekurangan sebab pada hari ini topik kita memang pendek, iaitu hanya fungsi pertempatan. Okey, di pertempatan bandar dan luar bandar. Semoga perkongsian hari ini bermanfaat untuk adik di rumah dan jangan bosan. Ingat, jaga solat. Boleh? Kemudian jaga kesihatan. Ingat, penjarakan sosial. Sentiasa kerap bersihkan tangan dan kerap mandi, bersihkan diri. Ya, betul tu. Saya harap adik-adik di rumah dapat dapat belajar secara online, okay, pada bila-bila masa dan tidak bosan. Ingat, belajar itu salah satu keperluan, kewajipan dalam hidup. Baik, itu sahaja dari kami. InsyaAllah kita akan bertemu lagi minggu depan. Minggu depan cikgu janji, Cikgu Azmi kata dia nak sediakan lirik untuk Mama menyanyi. Boleh? Okey, itu sahaja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jom sarapan. Jom.